Mana kata tu sebab jadual Salam Serbat ni penuh. Jadi termasuk Mak Kimbong ni, dia dapatlah lock beberapa hari untuk saya datang kemari untuk ceramah. Jadi maknanya ada hari-hari lain saya akan datang sini. Jadi kepada yang dah datang hari ni, jangan datang lagi lah. Macam tu lah cerita tu. Bagilah orang lain pula. Kan aku takut aku cerita poin tu terbawa pula poin yang sama kan. Kau dah makan ini dah, kau pergi tempat lain. 30 hari ni pergilah cari hotel ke cari apa ke, jangan lama aku bosan ke sini. Tak adalah, gurau. Jadi macam tu lah tuan-tuan. Dan bila kita di bulan Ramadan ni, satu perkara yang kita kena ingat, cabarannya. Kata Ibnu Manzur, puasa ni, kata Ibnu Manzur, dia kata, puasa ni adalah perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum. Rupanya nikah pun tak boleh. Dah heran pula orang, tak boleh nikah bulan puasa. Sebenarnya maksud tak boleh nikah ni, janganlah kita salah faham. Sebenarnya elok sangat nikah bulan puasa. Langkah penjimatan. Nikahlah bulan puasa. Majlis akad nikah berlangsung pada waktu zuhur, insya-Allah jimat. Kan? Kemudian makan beradab akan diadakan pada waktu sahur, insya-Allah tak ramai. Jangan bawa waktu buka puasa ramai. Bawa waktu sahur, insya-Allah. Muka macam nak kena tinju dia datang kan. Keluarga yang rapat dia datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam satu ruangan yang luar biasa untuk tujuan yang satu, iaitu bersama-sama berjemaah berbuka puasa, iftar, yang mana ditambah pula perisanya hari ini, petang ini, selain daripada booth yang menyediakan makanan yang mengancam ketenteraman jiwa, ditambah pula dengan satu, iaitu makanan rohani, iaitu perkongsian tazkirah sebelum macam tu sebelum kita berbuka puasa, kita isilah. Hari ini topik yang telah dipilih adalah Ramadan sebagai bulan kemenangan. Kita biasa mendengar bahawasanya bulan ini bukan hanya bulan kemenangan. Bulan Ramadan ini sebenarnya adalah merupakan bulan perjuangan sebenarnya. Bulan perjuangan dan bulan kemenangan. Kenapa dikatakan bulan kemenangan? Kerana umat Islam pernah mencatatkan, pernah merekodkan kemenangan-kemenangan tertentu pada bulan Ramadan ini sebenarnya. Antaranya dalam peperangan Badar, kan? Begitu juga peperangan Ain Jalut, kan? Begitu juga pembukaan kota Mekah, kota Andalusia, kita berjaya menawan Eropah, benua Eropah dan sebagainya. Tetapi sebelum kita melihat bahawa kemenangan yang nak kita capai pada diri kita ini, sebaik-baiknya sewajarnya kita memahami kenapa kita berpuasa. Kerana salah satu perkara, satu kemenangan yang kita boleh ambil, kemenangan awal yang kita boleh ambil, apa dia? Bukan semua orang berjaya sampai ke maha buffet ni, bukan. Bukan semua orang mampu sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ada orang tu dijemput nyawanya oleh Allah Ta'ala 2-3 hari lagi nak sampai Ramadan. Ada orang tu malam Ramadan dah kena ambil nyawa dia. Tapi kita hari ini Allah berikan satu kemenangan awal, iaitu kemenangan kita berjaya mencapai bulan Ramadan. Kerana kita nampak seperti biasa masyarakat Islam di seluruh dunia bila masuk je bulan Rajab dah berdoa.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, kan? Berkatilah kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kemudian bila masuk bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, gitu. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan akhirnya bila dah sampai bulan Ramadan, alhamdulillah, dan ramai pula yang doa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadr. Minta pula sampaikan pada malam Al-Qadar. Jadi begitulah manusia. Tapi kadang-kadang kita kena faham, bila sebut aja Ramadan, ada 3 jenis manusia. Manusia yang pertama, dia rasa kecewa dan dia rasa sedih sangat dengan ketibaan Ramadan, sebab dia tak tahu kat mana nak cari lain clear dia nak berbuka puasa. Sebab apa? Sebab dia tak puasa. Itu orang yang sedih yang pertama. Dia susah hati. Manalah kedai dia nak cari nak makan ni, kedai favourite tutup pula 11 siang ni, kan? Jadi memang maha kuasa Allah jadikan orang yang tak puasa, i.e. ye dengan geng plastik hitam, kan? Geng-geng ni dia Allah Ta'ala jadikan dia lagi teruk lapar daripada orang yang tak puasa, daripada orang yang puasa. Orang yang puasa memang lapar, tapi orang yang tak puasa tu lagi teruk lapar ni, sebab dia dah tahu dia tak puasa, dia nak makan tak boleh, payah betul. Macam tu. Tak percaya tanya orang perempuan, tanya orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti, dia tahulah perasaan tu macam mana. Kategori yang kedua, dia rasa sama je, puasa tak puasa sama je, kan? Relax ada, macam tak ada benda, kan? Macam tu kan, buat benda, kan? Dia sama je, puasa tak puasa sama je. Macam mana nak sama tu, kan? Orang puasa dia puasa, kan? Orang berbuka dia berbuka, orang datang mahal buffet dia datang, buka selamba dia datang. Macam tu lah, kan? Relax ada, kan? Macam tak ada rasa bersalah apa, kan? Rupa-rupa tak semayang, contohlah, kan? Jadi sama, kan? Rasa sama. Orang tarawih dia tak tarawih, orang mengaji tadarus dia tak tadarus pun, kan? Jadi dia berpuasa macam orang lain, daripada dia benda tu biasa je. Sedih tidak, gembira tidak, tapi dia rasa sama. Tetapi kategori yang ketiga yang dikatakan layak mendapat kemenangan pada bulan Ramadan ni adalah orang yang rasa gembira dengan Ramadan. Dia rasa seronok dengan ketibaan Ramadan. Pada bulan Ramadan dia dah susun dah strategi dia. Malam ni nak semayang dekat masjid mana, esok dekat masjid mana, mana baju nak pakai, wangi-wangian dah standby dah untuk sebulan. Maknanya betul-betul prepare lah nak menghadap Allah Ta'ala ni, nak ibadah ni. Quran dah steady dah, dah ready dah, Quran yang steady cantik ni, Quran yang clear, dia nak mengaji. Ada orang tu pula Quran ni canggih, kan? Komputer Quran ni, dia tekan mengaji Quran tu, dia tak ngaji, Quran tu ngaji, kan? Macam tu. Jadi makna kata ada orang dia rasa gembira, dia nampak ni lah ruang dan peluang, sebab kita faham, kita tahu setiap kali tibanya bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tak tujuan saya untuk memotong selera makan semua. Saya tak ada niat pun nak potong selera makan orang yang tengah memilih makanan, kan? Tak ada niat pun. Tapi kita kena faham satu perkara, orang yang menghadapi dapat aja bulan Ramadan, dia kena sedar. Sedar apa? Sedar mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Macam tu. Kena sedar. Sebab kita ni dianjurkan dalam Islam, Nabi pun nasihatkan kita, hiduplah seadanya. Jangan bercita-cita, tahun depan pula lah. Jangan macam tu. Belum tahu lagi. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Jadi hiduplah seadanya. Kadang-kadang nampak sihat, tak pernah makan takoyaki, makan tercokik takoyaki dengan lidi-lidi ditelan, langsung mati. Contoh, kan? Janganlah kau tak makanlah takoyaki ni contoh. Jadi kadang-kadang disebabkan itu kita tak tahu. Jadi dah tak sempat Ramadan yang akan datang. Masa itulah kita akan cakap, kenapalah dulu aku tak bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan.
Kenapalah dulu aku tak manfaatkan masa yang Allah dah bagi dekat aku. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, berada di atas dunia ni ibarat satu kapal yang berlabuh di satu pulau. Pulau ni dunia kita lah, berlabuh di satu pulau. Maka kapten kapal ni, ketua kapal ni dah beritahu, kita turun singgah dekat pulau ni sementara je, sekejap aja. Jadi turun, tolonglah ambillah makanan, ambillah bekalan-bekalan secukupnya untuk bawa semula naik kapal, sebab kita akan meneruskan perjalanan. Di sini hanya sementara. Dan jangan terpedaya dengan kenikmatan, kecantikan dan keindahan yang ada di pulau ini. Maka fokuslah untuk mencari bekalan. Dan adalah 3 golongan. Golongan yang pertama, dia turun, dia nampak, ya Allah, cantiknya lah, sedapnya lah makan dekat sini. Maka dia enjoy betul. Bila dia enjoy, tiba-tiba dia dengar bunyi serombong kapal memanggil naik ke kapal semula. Baru dia sedar yang dia dah kena tinggalkan pulau itu. Golongan yang kedua, dia asyik melayan kecantikan keindahan. Tiba-tiba dia tersedar, tak lama lagi dah naik kapal ni, nak teruskan perjalanan. Maka dia kautlah di saat-saat akhir, dapatlah dia bekalan dia kan. Tetapi kategori yang paling beruntung adalah kategori yang ketiga, iaitu bila dia turun, dia tak pedulikan keindahan dan kecantikan yang bersifat sementara yang akan ditinggalkan, tetapi dia fokus untuk mengumpul bekalan. Macam itulah juga kita di atas dunia. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kita pun tengok hari ni kan, Maha Buffet ni, sedap betul makan kat sini rasanya kan, lawa betul hiasan ni. Tapi sampai masa bila Syawal komeh dah, dewan ni jadi benda lain lah. Ada benda lain orang akan pakai. Dia tak ada hari-hari macam ni lah kan. Jadi sementara juga, semua sementara kan? Hidup sementara, apa yang kita ada sementara. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Itu sebab kita kata tadi, kita kena balik kepada basic. Ramadan ni, apakah tujuan yang asalnya untuk kita menyambut puasa? Kenapa kita kena puasa? Kenapa tak dengan benda-benda lain? Kenapa dalam hadis tu, macam mana Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya setiap amalan kebaikan yang kamu amalkan, dalam tu ada hadis kursi, setiap satu amalan kebaikan yang kamu kerjakan, Allah akan memberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala sehingga 700 kali gandaan pahala. Allah Ta'ala beritahu. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Apa yang lain? Apa yang lain dengan puasa? Allah Ta'ala beritahu, aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Kerana apa? Kerana mereka telah sanggup meninggalkan, nampak? Sanggup meninggalkan makan dan minum kerana aku. Allah Ta'ala beritahu. Sanggup. Ni sekarang ikut makanan ni tak ada siapa larang, ambil lah. Kau nak tolan kan, kamu tak ada siapa marah, ambil lah. Tetapi kenapa tak tolan? Sanggup dihadap bunga yang tinggi tu, sanggup dihadap pokok kengkawan yang tak menyelerakan tu kan. Aduh, hai kan, contohlah kan, bila lah nak berbuka ni kan. Tapi kenapa kita boleh tahan? Sebab kita taat pada perintah Allah. Ni Allah Ta'ala beritahu ni, sanggup meninggalkan makan dan minum, boleh je kan. Penganjur kita ni Mak Kimbung ni kan, beritahu, okey semua, siapa nak makan sekarang boleh makan, insya-Allah kita akan rahsiakan daripada pengetahuan umum. Kita minta semua jangan record ya. Siapa nak makan tolong jangan record. Ini rahsia kita bersama. Boleh, tapi tetap orang tak makan tak minum sebab kena memikirkan belum sampai masa nak makan kerana Allah. Meninggalkan makan dan minum kerana Allah. Maka dengan itu Allah Ta'ala sebut pula, dan orang yang berpuasa dikurniakan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Hari ni dah nampak ada kegembiraan, dah mula dah menghitung saat dan detik. Saat bila lah boleh membaham segala makanan dan binatang-binatang yang ada dekat depan kan? Macam tu lah. Jadi dia dah mula fikir dah, berapa minit lagi tinggal kan, dengan tahap ni sekarang ni. Samsul debat ni, ceramah ni kan, nasib baik orang belum boleh makan lagi. Kalau tidak memang dia tak peduli kan, dia sambil makan, dia buat tak kerti je kan. Jadi Alhamdulillah, pertama kegembiraan ketika berbuka puasa, dan kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya.
Maknanya bila dia beribadah, dia bertemu dengan Allah, dia gembira. Ataupun ada pandangan menyatakan apabila dicabut nyawanya pada bulan Ramadan, dia rasa gembira kerana dia dikatakan terlepas daripada seksa kubur. Begitu juga dia dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang Allah Taala berikan secara terus. Dan Allah Ta'ala juga sebut, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah, ya. Jangan saja-saja kau arahkan bau mulut kau tukikkan kawan kau, tak dapat dia bau macam tu dah, kan? Cuba kau bau, ada tak bau wangi macam bau apa lebih pada bau harum kasturi? Tak dapat dah tuan-tuan. Atas dunia ni tak dapat. Maknanya di sisi Allah, ya. Jadi mana nak mengajar kita? Jadi apa beza ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ni kita tanya soalan cepu mas, ya? Apa beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Apa beza? Apa beza agak-agaknya lah ibadah yang lain dengan ibadah puasa, sampai ke Allah Ta'ala sendiri yang memberikan ganjaran kepada kita? Agak-agak kenapa? Jangan risau. Penceramah ni biasanya kalau dia tanya, dia balik jawab soalan tu. Jangan risau. Dia tanya, dia tak jawab. Saya pernah ceramah dekat Masjid Kuala Pilah tu. Bila saya tanya apa maksud selawat makcik, makcik tu jawab, kau nak ceramah lah. Tanya pula, dah kena marah pula aku. Jadi baik aku jangan aku tunggu jawapan tu, kan. Jadi beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain, kita boleh nampak bahawa ibadah puasa ni adalah ibadah yang paling ikhlas sekali. Kenapa? Contoh, kita nampak orang tu, kita masuk satu surau, masuk satu masjid, kita nampak orang tu, Allahu Akbar. Semayang dia. Agak semayang asar ni kot. Kita tahu ni semayang maghrib ni. Contoh, semayang sunat kot. Kita nampak, tapi kita tahu dia semayang. Semayang apa tak tahu. Kita tahu dia semayang. Kita nampak dia buat dalam bulatan, dia grup, dia duduk dengan kawan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita tengok ngaji dia, kita tahu dia mengaji, kan? Kita tak cakap ini lepas ni mesti masuk chorus ni nyanyi lagu dangdut, tak ada. Kita akan cakap dia mengaji, tahu dia mengaji. Kita nampak orang tu pakai kain ihram dekat depan rumah tu, adalah imam tu tengah doa, lepas tu orang azan, dia bergegas masuk dalam kereta, nak pergi umrah ni. Kita tahu. Tapi tang puasa, siapa yang tahu? Datang Mahabufi bukan main ni, muka toya lapar sangat muka, tapi belum tahu puasa tak puasa. Contoh lah, saya tak cakap tuan-tuan lah, yang ni okey, confirm insyaAllah. Ni kadang tu sebab beza puasa dengan ibadah lain tak sama, kan? Ibadah lain kita nampak, kita tahu orang tu bersalam macam ni, dekat meja kat pasar raya tu ada tegak tu, lepas tu dia tulis resit, oh bayar zakat, kita tahu pula. Tapi puasa ni paling hebat ibadah yang mana kita tak boleh nak agak orang ni puasa ke tak puasa. Tengok muka puasa ni, kan? Rupa-rupanya ye, kan? Geng plastik hitam. Orang yang tak puasa tetapi muka teruk betul, azab betul dia, kan? Jadi inilah keadaannya yang mana kita kena faham. Jadi 3 sebab kita berpuasa. In case lah kalau ada yang tak puasan, kenapa kita kena puasa? Anak-anak yang selalu bertanya pada mak ni, kita selalu ditanya, kan, mak, kenapa kita kena puasa? Jawapan standard orang Malaysia, kalau kau tak puasa tak dapat duit raya. Itu satu. Itu satu jawapan, kan? Satu jawapan yang paling klise lah, kan. Kenapa kita kena puasa? Dah semua orang puasa, kau puasa je lah, tanya pula, gitu, kan. Satu lagi puasa, kenapa kita kena puasa? Macam ni lah, kalau kita tak puasa ni, maknanya kita ni tak ada beza dengan binatang. Allah, dia kata, tu binatang aja, kan. Binatang tu tengok lembu tu, dia kunyah, mengunyah, kejap kunyah rumput, contohlah, kan. Tak. Tapi sebenarnya jawapan yang paling tepat, kenapa kita kena puasa? Adalah, ada yang sebut Allah Ta'ala suruh, dia kata. Anak-anak ni sekarang ni cerdik, dia punya silibus dia tak sama macam kita. Dia zaman anak-anak terdedah pada teknologi maklumat ni, dia akan tanya banyak. Allah Ta'ala suruh bila, dia kata. Aku bacalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita pun cerita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita beritahu ayat tu.
Tetapi 3 sebab kenapa kita puasa. Rasional di sebalik puasa. Pertama, kerana ingin menginsafi nasib orang-orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Ada orang tidak bernasib baik seperti kita, mampu datang untuk makan di Maha Buffet contohnya, kan? Tu sebab dia letakkan ni yang papan-papan pelet ni kan. Ada setengah orang buat katil ni, letak tilam atas tu. Ni tak berapa ramai, tak dapat tidur ni, pelet ambil dicat, dia ambil letak senyangan, tak tahulah berapa ramai kan, kan. Ada orang tak masa makan. Ada orang lagi susah daripada itu. Sebabnya pada bulan Ramadan ni kan walaupun kita ada banyak hidangan, tujuan kita round, kita tengok-tengok tadi adalah untuk pastikan mana sebenarnya yang kita nak makan hari ni. Kan? Mana sebenarnya yang kita nak makan? Bukannya yang ini. Tu belum cerita lagi ada orang tu kalau berbuka puasa siap bertambah syarat sah puasa dia. Aku kalau tak dapat roti john tak sah puasa aku. Bertambah syarat sah puasa dia. Kan? Jangan macam tu. Kan? Orang berbalik dari Jepun, aku kalau tak ada takoyaki tak sempurna puasa aku. Macam tu kan. Jadi kena berbetulkan. Kita menginsafi nasib. Jadi ambil yang betul-betul kita boleh makan dan kita habiskan. Jangan membazir. Ini adalah merupakan satu cabaran untuk kita berada di tempat yang mana disajikan pelbagai hidangan. Jadi berhati-hati dalam melayan kehendak kita. Itu pertama. Menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Kalau kita tengok di Rohingya, pada satu ketika pernah dia telefon Mufti Arab Saudi. Ketika live dia telefon, "Ya Syekh, kami nak tanya, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka?" Bayangkan. Dia tak ada makanan, nak sahur tak ada makanan, nak berbuka tak ada makanan. Jadi puasa tak puasa tu sama laparnya pada dia. Jadi menangislah Mufti Arab Saudi ni kerana ada orang macam tu. Tetapi sedangkan di setengah tempat berlaku pembaziran makanan. Di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bagi tahu perkongsian fakta. Di Malaysia sebelum berlakunya PKP, sebanyak 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari pada bulan Ramadan, seluruh Malaysia. Itu sebabnya kalau kita nak ambil, pastikan kita ambil betul. 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum disentuh pun. Bayangkan, itulah keadaan yang hakikat yang kita kena sedar, menyebabkan kita, mungkin kita berhati-hati, aku ambil ni insyaAllah habis, kita tahu. Dia konsep buffet ni senang kan tuan-tuan. Kita ada pukul berapa kita mula, kita ada masa yang mana semua booth ni akan ditutup. Dalam tempoh tu kita boleh ambil makan sikit, mungkin nanti nak solat, pada solat kan kita sambung balik, tak ada masalah. Lepas tu kita bertarawih di tempat yang disediakan, tak ada masalah. Maknanya ambil dan kemudian kita dah makan, kita dah habis, kita boleh cari lagi nak makan kalau kita rasa kita mampu. Ya. Jadi kena fahamlah. Kena faham bahawasanya bulan yang kedua, tujuan kedua, kenapa kita berpuasa adalah untuk mengawal hawa dan nafsu kita. Kenapalah puasa boleh kawal hawa nafsu? Kerana rupa-rupanya headquarters, HQ untuk hawa nafsu dalam tubuh badan manusia terletak di perut. Bila perut kita ni kosong, bila perut kita ini dalam keadaan lapar, insya-Allah kita lebih kuat dalam mengawal hawa dan nafsu kita. Cuma pada mereka yang gagal mengawal hawa nafsu mereka, maka kita akan dapati bulan puasa dia akan makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Ada orang macam tu. Jadi di manakah ibrah dia? Dan begitu juga yang ketiga. Kenapa kita puasa? Untuk menyuburkan perasaan jujur, pemaaf dan bertolak ansur. Itu yang ketiga. Bulan Ramadan untuk suburkan perasaan jujur, dia akan jujur. Pemaaf, dia tak marah pun sikit ada orang melanggar kan, terjatuh ke tertumpah, dia tak marah pun. Sabar dia sebab ni bulan Ramadan. Dan begitu juga bertolak ansur, sikap berlebih kurang. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan.
Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada di dalam keadaan kenyang, dia akan dihinggapi 5 perkara. Yang pertama, dia tidak akan memikirkan orang lain, dia akan memikirkan dirinya sendiri. Kedua, dia akan menganggap orang lain kenyang seperti dia. Ketiga, dia tidak akan ada kata-kata yang baik untuk dikatakan kepada orang. Keempat, dia sukar untuk menerima nasihat daripada orang bila terlampau kenyang. Dan begitu juga yang kelimanya, dia juga mudah ditimpa penyakit. Ini kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Jadi itu sebab ada masanya kita kena beri rehat kepada perut kita. Alhamdulillah, kita berjaya merehatkan perut kita daripada memproses makanan daripada jam seawal jam 6 pagi, 6 suku pagi, 6.30 pagi sampailah kepada jam 7.25 malam. Mungkin lah, tak tahulah sini pukul berapa buka. Pukul 7 apa? Dengar. Mungkin 7 suku, 7.20, 7.25 macam tu lah. Kita boleh tahan. Tetapi kadang-kadang bila malam kita balas dendam, kita jamakkan makanan pagi, tengah hari dengan malam tu, maka pada ketika itu tidak adalah gunanya kita berusaha tadi. Itu sebabnya satu lagi kebaikan-kebaikan bulan puasa, salah satunya adalah untuk kita mengurangkan berat badan kita. Bila ditanya tentang mengurangkan berat badan, apa kaitannya? Kaitannya mengurangkan berat badan bila badan kita ringan. Macam contohlah, tengok sebagai contoh yang atas pentas ni lah. Saya hari tu berat badan saya, la ilaha illallah, 100 lebih. Kan? Lebih tu dah cecah dah 109, 110 kilo. Bayangan berat badan saya. Dan ayat yang paling menyusahkan saya apa? Tinggi tak apa. Tinggi tak apa, tak boleh. Sebab bila badan kita berat, kita akan jadi berat untuk bangun beribadah satu. Kita berat lambat nak bangun daripada tempat tidur kita. Itu antaranya. That's why lah saya alhamdulillah balik pada umrah dalam 2 minggu lebih dah. 2 minggu lebih balik pada umrah tu. Saya terus kontrol makan saya sebelum daripada Ramadan lagi. Itu yang dagu ni dah nampak steady sikit. Kalau tidak tu bulat ni, perut dah macam tembikai dah masa tu. Alhamdulillah saya boleh kontrol, dan rasa ringan sikit. Dan alhamdulillah, satu perkara lagi, berceramah tu boleh lah, nak ceramah 2-3 ceramah. Dan bulan Ramadan ni memang dahsyat lah. Samsul Debat ni dia tak sama waktu dia dengan orang lain. Penceramah lain ceramah satu hari satu je, sehari 2 kan. Dia Samsul Debat selagi boleh ceramah. Sebelum berbuka ceramah, lepas tarawih ceramah, heran tu. Lepas subuh ceramah. Nasib baik pagi raya dia tak suruh aku ceramah tu. Tu pun suruh baca khutbah kan. Jadi makna kata tu sebab jadual Samsul Debat ni penuh. Jadi termasuk Mak Kimbong ni, dia dapatlah lock beberapa hari untuk saya datang kemari untuk ceramah. Jadi maknanya ada hari-hari lain saya akan datang sini. Jadi kepada yang dah datang hari ni, jangan datang lagi lah. Macam tu lah cerita. Bagilah orang lain pula. Kalau aku takut aku cerita poin tu terbawa pula poin yang sama kan. Kau dah makan ini dah, kau pergi tempat lain. 30 hari ni pergilah cari hotel ke cari apa ke, jangan lama bosan ke sini. Tak adalah, gurau. Jadi macam tu lah tuan-tuan. Dan bila kita di bulan Ramadan ni, satu perkara yang kita kena ingat, cabarannya. Kata Ibnu Manzur, puasa ni, dia kata, puasa ni adalah perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum. Rupanya nikah pun tak boleh. Dah heran pula orang, tak boleh nikah dalam puasa. Sebenarnya maksud tak boleh nikah ni, janganlah kita salah faham. Sebenarnya elok sangat nikah bulan puasa. Langkah penjimatan. Nikahlah bulan puasa. Majlis akad nikah berlangsung pada waktu zuhur, insya-Allah jimat. Kemudian makan beradab akan diadakan pada waktu sahur, insya-Allah tak ramai. Jangan bawa waktu buka puasa ramai. Bawa waktu sahur, insya-Allah muka macam nak kena tinju dia datang kan. Keluarga yang rapat dia datang. Jadi itu satu perkara kan, satu perkara yang kita tengok. Maksud tak boleh nikah ni apa? Maksud tak boleh nikah ni adalah perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Kan?
di siang hari. Nak nikah lah, tapi perbuatan orang bernikah tu, kesukaan orang yang dah bernikah tu, jangan buat di siang hari. Bukan hanya perbuatan orang bernikah tu je tak boleh, deposit pun tak boleh. Tu kena faham deposit tu apa. Maknanya mukadimah, bunga-bunga nak menuju ke arah tu pun tak boleh. Bulan lain dia tak macam tu. Tiba-tiba bulan puasa lah, main lah duduk sebelah abang lah tu. Dia macam tengok TV tu meraba je. Ni contoh. Habis dia jelajahnya, contoh lah. Jadi habis, kurang. Bukan kurang lagi nak kan. Contoh. Jaga deposit ni pun jangan. Dan begitu juga yang keempat, berbicara. Apa maksud tak boleh berbicara ni? Tak boleh ceramah dengan serban ni. Tak, maksudnya janganlah kita bercakap benda-benda yang sia-sia. Boleh bercakap, cakap benda yang baik. Jangan cakap benda yang sia-sia, dan jangan cakap benda yang boleh mendatangkan, mengakibatkan dosa. Hati-hati. Rupa-rupanya ketika zaman Nabi dulu, ada dua orang sahabat, bukan orang sahabat, ada dua orang perempuan ketika zaman Nabi. Dia seronok berbual. Dia berbual, tajuk dia bercerita tentang orang, mengutuk orang, macam-macam dia cerita. Sampai satu tahap dia jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami nak minta izin daripada kau ya Rasulullah. Kau nak minta izin apa? Kami nak minta izin, boleh tak kami nak berbuka puasa? Kenapa pula? Dia. Sebab kami haus sangat, punya teruk mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Bayangkan, punya teruk perempuan dalam Nabi masa tu ada dua orang ni. Dia mengumpat, bercerita pasal orang sampai nak berbuka. Tu saya nak tanya perempuan-perempuan yang ada dekat sini, wanita yang ada kat sini, kita macam tu tak? Tak macam tu. Maknanya mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Macam tu lah cerita dia. Jadi menyesal pula aku mengaku, dia katakan. Jadi makna kata, Nabi jawab apa? Nabi kata, kamu tak payah minta izin nak berbuka, kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kamu muntahkan apa yang ada di dalam mulut kamu. Maka bila dimuntahkan, terkeluarlah seketul daging busuk saudaranya yang diumpatnya itu. Masa zaman Nabi dulu ditunjukkan secara cash, tunai tunjuk. Keluar daging busuk, itulah daging saudara kamu yang kamu umpatkan tadi. Bayangkan. Itu sebabnya kita janganlah hati-hati dalam bulan Ramadan, takut jadi negatif. Itu sebabnya puasa ni dia ada 3 kategori. 3 kategori. Pertama, kategori puasa umum. Kedua, kategori puasa khusus. Ketiga, kategori puasa khususul khusus. Puasa umum, dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu saja. Yang lain, kalau kita tengok kan, dia dari segi tu dia mungkinlah dia puasa, tapi mungkin tak sembahyang, mungkin benda lain tak buat. Memang puasa sepuasa-puasa je. Dia jaga betul lah. Yang membatalkan puasa tu dia tak buat. Kategori kedua, puasa khusus. Dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa. Malahan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Itu khusus. Dia tak buat. Dia jaga betul. Mengurangkan pahala puasa. Tak ada saja-saja dia nak naik komuter, naik bas pergi KL, nak jalan-jalan kat KL nak cek barang. Sebab dia tahu, kadang-kadang dia berjalan kat bandar-bandar besar ni, tengok disiplin orang yang berjalan tu, macam-macam pakaian yang mencolok mata dan macam-macam lagi. Jadi dia tahu kalau dia pergi ni mau negatif naik pahala puasa, bukan kurang lagi dah, negatif. Yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Dan kategori ketiga, puasa khususul khusus, yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada khusus tadi, iaitu langsung tidak memikirkan dunia. Kalau tengok para nabi, para sahabat, para tabi'in, kalau tengok macam mana mereka puasa bukan setakat berlapar dan dahaga, tapi mereka juga beribadah dengan sekuat-kuatnya. Kalau kita tengok Nabi ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila masuk aja waktu asar, Nabi lebih hebat di dalam melaksanakan ibadah, kerana Nabi sedar sebentar lagi dah nak berbuka puasa. Jadi Nabi ni memang berpuasa ni bukan puasa saja, tapi beribadah. Nabi tak fikir pun apa dia nak berbuka sekejap lagi. Yang difikirkan adalah beribadah.
Masuk aja asar lagi kuat Nabi beribadah. Kita orang lelaki ni dekat Malaysia, ni orang lelaki saya tegur ni. Orang perempuan saya tak tegur, orang lelaki. Orang lelaki dia masuk je asar, dia dah tanya dah, nak gerak kau berapa pergi Maha Buffet tu, dia dah tanya dah. Lepas asar dia dah tanya dah, weh, nak bersinggah bazar Ramadan yang mana? Tu orang lelaki. Masuk asar tu memang dia punya timeline lah tu untuk terfikirkan bazar Ramadan. Orang perempuan saya tak tegur lah. Orang perempuan saya tak tegur sebab dia bukan lepas asar. Orang perempuan lepas sahur dia dah terfikir dah nak makan apa malam kan. Jadi tak boleh tolong dah tu. Tu sebab saya nasihatkan orang lelaki je. Jadi makna kata kalau kita tengok Nabi lebih hebat lagi beribadah. Sedangkan sampai satu tahap bila masuk waktu berbuka, Nabi duduk di dapur tu, Nabi duduk di hadapan isterinya, dia tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa? Maka isterinya sebut, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata alhamdulillah. Nabi gembira, Nabi tak merungut. Kita hari ni cuba datang Maha Buffet, semua booth ni kurma je contohlah. Koi, jangan main-main mengamuk kawan tu, bayar sampai berapa puluh ringgit kau bagi aku kurma je. Agak macam tu lah kan. Punyalah marah kan. Sabar tak ada pek dah tuan-tuan kan. Masa tu tak ada lah kan. Masa tu kita ni bukan cakap tuan-tuan je, termasuk yang bercakap ni tak ada pek dah, sabar dah tuan-tuan kan. Maknanya kita ni, kita yakin bila masuk aja berbuka puasa lah, setiap hari kita berpuasa, kita yakin waktu berbuka nanti ada makanan. Tetapi orang yang puasa khusus dia langsung tak fikir dunia. Contohlah, kalau saya tanyalah pada tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita tengok Imam Syafi'i. Kita mengaji Al-Quran pada bulan puasa. Imam Syafi'i pun mengaji Al-Quran pada bulan puasa. Soalannya, kalau kita mengaji Quran, berapa kali kita khatam agaknya dalam tempoh sebulan? Agak-agak lah kalau boleh share dengan saya, berapa kali agaknya kita khatam dalam sebulan? Kalau yang join grup tadarus, lelaki biasanya sekali dia akan khatam sebulan. Tapi grup perempuan dia pecah grup banyak, dia khatam berkali-kali, ada 3-4 kali. Tapi bagaimana dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia khatam Quran 2 ke 3 kali khatam Quran setiap hari. Itu Imam Syafi'i. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Dia bukan hanya hafal, tetapi dia khatam Quran itu 2 ke 3 kali setiap hari. Yang mana satu perkara yang susah lah nak cakap kita ni boleh buat kan. Kita baca pun tuan-tuan merangkak-rangkak kan, tegeh-hegeh lah baca, dengan salah hanya panjang pendek je kan. Tetapi itulah nak beritahu level kita dengan orang-orang yang terdahulu. Dan begitu jugalah dia ajar kita ni tentang makan. Nabi ajar kita dalam bab makan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Maknanya kita berpadalah dengan apa yang kita makan. Sedangkan ada orang di Malaysia ni, selagi kau belum kenyang jangan kau berhenti, makan aja kan. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita makan. Kalau kita makan, pastikan kita ukur baju di badan sendiri. Jangan makan banyak-banyak. Ukur baju badan sendiri ni bukan hanya ukur makan boleh makan dia, tapi takut-takut kita ukur kita boleh makan, tapi disebabkan makan itu kita tak boleh nak sembahyang. Disebabkan makan itu badan kita jadi berat, maka makan itu kita menjadi malas. Itulah yang paling penting untuk kita elakkan. Makanlah sekadarnya, makanlah apa hidangan yang kita rasa kita suka pada hari ini, dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Makanlah rezeki yang halal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Makanlah ya. Dan tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, begitu juga kalau kita tengok dalam bab bulan Ramadan ini, sebenarnya tujuan utama kita, jangan kita lupa, tujuan kita adalah untuk mencapai ketakwaan. La'allakum tattaqun, surah Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa kita mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila sebut tentang ketakwaan, yang pertamanya latihan takwa kata Sayyidina Ali, yang pertamanya khauf Rabbul Jalil. Kita takut kepada Allah Ta'ala. Jadi bila takut pada Allah, segala yang Allah suruh kita buat, segala yang Allah larang kita buat, jangan kita buat. Itu yang pertama. Yang keduanya, a'malu bitanzil. Beramallah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sahur, kita bangun sahur, kemudian kita bersolat sunat duha, solat sunat tasbih, kemudian kita solat zuhur, kemudian kita bertadarus, mengaji Al-Quran. Selepas kita bertadarus, kemudian kita beribadah, kita sedekah dan sebagainya. Begitu juga lah kemudiannya kita berbuka puasa, kemudian kita solat maghrib, kita solat isyak, dan kita melakukan solat yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, iaitu solat sunat tarawih. Tapi masalahnya orang Malaysia bukan hanya tarawih je dia buat bulan puasa, witir pun nak jumpa kat dia pun bulan puasa je witir. Sedangkan satu-satunya salat sunat yang Nabi tak pernah tinggal adalah salat sunat witir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi mana kata kita beramal dengan apa diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Janganlah kita membazir. Hendaklah kita berpada dengan yang ada. Makan ikut kemampuan kita. Jangan kita makan berlebih-lebihan sehingga akan berlaku pembaziran dan sebagainya. Itu kita kena elakkan. Dalam bab qanaah, dalam bab makan, tapi yang boleh berlebih-lebihan adalah sedekah. Sumbangan kepada orang, bantu mereka yang memerlukan. Dan begitu juga yang terakhir sekali, persediaan untuk hari kebangkitan. Maknanya kita bersedia, kita akan mati, kita akan masuk dalam kubur, kita akan menghadapi yaumul akhir, hari akhirat. Maka hendaklah kita beriltizam, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpul pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bekalan yang secukupnya untuk kita sampai pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu untuk hari ini, sebab tinggal lebih kurang 5 ke berapa minit je lagi kita nak berbuka puasa. Saya bagilah kepada semua untuk menghayati makanan yang ada, dan juga mengukur dan mengkaji ikut kemampuan yang mampu dicapai untuk kita buka puasa pada hari ini. Itu saja daripada saya. Bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan.